Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'. Senang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya nak sentuh tentang jangan putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala walaupun sebanyak mana dosa kita. Baik, dalam satu hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala lamma khalaqallahu al-khalqa kataba fi kitabihi fahuwa 'indahu fawqa al-'arsy inna rahmati taghlibu ghadabi rawahul Muslim. Sadaka Rasulullah SAW atau kama qal. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk dia, maka Allah Subhanahu wa taala telah tulis di Lauh Mahfuz, di atas kitabnya, di mana Lauh Mahfuz itu atas arsy Allah Subhanahu wa taala. Apa tulisan itu? Inna rahmati, sesungguhnya rahmat aku, taghlibu ghadabi, menguasai, lebih banyak, lebih luas daripada kemurkaanku. Bermaksud rahmat Allah Subhanahu wa taala lebih luas daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Di mana arsy Allah Subhanahu wa taala, iaitu di atas langit ketujuh. Di atas langit ketujuh itu ada satu lautan, yang lautan itu dia dalam dia ambil masa 500 tahun perjalanan daripada dasar sehingga permukaan. Dan arsy Allah Subhanahu wa taala atas air, wa kana arsyuhu 'alal ma', dan arsy itu dipikul oleh 8 malaikat, yang mana dia besarnya, dia punya telinga ke bahu, kalau bergerak ambil masa 500 tahun perjalanan. Maka malaikat ini, 8 malaikat ini, ada mengatakan 4, hanya bila hari kiamat dia 8. Dialah yang memikul arsy Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menguasai, bukan duduk Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, bukan duduk sebagaimana yang kita fikirkan, tetapi Allah Subhanahu wa taala menguasai arsy itu. Di atas arsy itulah adanya Lauh Mahfuz, dan di Lauh Mahfuz itu ditulis sesungguhnya rahmat aku lebih luas daripada kemarahan aku, kemurkaan aku. Hadis ini terdapat dalam kitab Sahih Muslim. Oleh sebab itu kita kena memahami bahawa kita jangan putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walau macam mana dosa kita banyak. Memang kita kena takut dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan sebab takut itu kita putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dia bagi tahu. Dia kata, wahai hamba-Ku, Qul li'ibadiyallazina asrafu. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada hamba-Nya, bagi tahu, katakanlah wahai hamba-Ku, katakanlah Muhammad pada hamba aku, allazina asrafu ala anfusihim, mereka yang telah melampaui batas, telah melakukan kejahatan. La taqnatu min rahmatillah, jangan kamu putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah Subhanahu wa taala ampunkan semua dosa. Sehingga dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, lafaznya daripada Rasulullah SAW, hadis qudsi, bagaimana dia kata,
wahai hambaku, ya ibn Adam, wahai anak Adam, lau balagat dhunubuka ananal sama, jika dosa kamu itu memenuhi bumi sampai ke langit, banyak dosa tu, bukan dosa sikit-sikit, dosa itu memenuhi bumi ke langit, thumma astaghfartani, semua kemudian kamu minta maaf dengan aku, ghafartu lak, aku memaafkan kamu, wala ubali, aku tidak kisah, aku tidak peduli banyak mana dosa kamu. Sebab itu kita lihat para sahabat dulu bukannya baik sangat. Ada di kalangan mereka yang bunuh anak perempuan hidup-hidup, yang gangster, yang kaki pukul, minum arak. Namun begitu Allah Subhanahu Wa Taala tak peduli, wala ubali, kata Allah Subhanahu Wa Taala, aku tidak peduli banyak mana dosa kamu. Kalau kamu minta ampun dengan aku akan ampunkan kamu. Oleh sebab itu, kita kena meyakini dan memahami betapa rahimnya Allah Subhanahu Wa Taala, betapa rahmat Allah Subhanahu Wa Taala lebih luas berbanding daripada kemurkaan dia. Dan jangan kita menghampakan, menyebabkan seseorang putus asa. Walaupun dosa ni menggunung, melangit, dia masih lagi ada peluang untuk mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tolong sampaikan kepada gangster, tolong sampaikan kepada pencuri, penzina, sampaikan pada mereka, jangan putus asa. La taqnatu min rahmatillah, jangan kamu putus asa daripada rahmat aku. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala tak kisah banyak mana dosa kamu. Kalau kamu minta ampun, Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu, aku ampunkan, ghafartu lak wala ubali, aku tidak kisah. Satu ketika Rasulullah SAW, hadis ini diriwayatkan oleh Umar ibn Khattab, di mana Rasulullah SAW dia telah bawa, berada di hadapan semua tawanan perang. Tiba-tiba ada satu orang perempuan, dia tercari-cari daripada kalangan tawanan tu, dia mencari-cari, dia cari anak dia. Tabatari, dia mencari-cari anak dia. Idza wajadat, apabila dia dapat anak dia, wa idza wajad sabiyan fi sabi akhazathu, dia ambil anaknya tu. Fa'al saqathu, dan dia peluk, dakap anaknya. Wa arda'athu, kemudian dia bagi susu anak itu. Oh, sayangnya ibu, dia cari tu, mencari-cari. Apabila Rasulullah SAW melihat itu, maka dia tanya para sahabat, ala tarona hadhihi imra'ata tarihatan waladaha finnar, apa pandangan kamu? Sanggup tak perempuan ini untuk campak anaknya dalam api? Sanggup tak? Tentunya mulia, para sahabat kata, mana mungkin seorang ibu nak campakkan anaknya ke dalam api? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu bahawa Allah Subhanahu wa taala arhamu biibadihi. Allah Subhanahu wa taala lebih kasih kepada hambanya daripada perempuan ini. Kasih kepada anaknya beberapa kali, melebihi. Kalau seorang ibu, tuan-tuannya mulia, kalau kehilangan anaknya, dia akan cari anaknya. Bila dapat anaknya, dia akan ambil, dia peluk. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala kehilangan kita. Kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tak nak semayang, kita tak kasih Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Allah Subhanahu wa taala mencari
Allah Subhanahu Wa Taala menunggu-nunggu doa pengampunan, minta maaf dari kita. Dan Allah Subhanahu Wa Taala, Dia tidak kisah banyak mana dosa kita, pasti Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan. Semoga perkataan saya ini menyuntik semangat pada mereka yang langsung tak sembahyang, langsung tak ingat Allah Subhanahu Wa Taala, langsung yang tak nak agama. Ingat kehidupan ini sementara. Ingat Allah Subhanahu Wa Taala bagi peluang pada kita untuk kita buat persiapan untuk kehidupan akhirat, di mana kehidupan akhirat kebahagiaannya berlipat-lipat kali ganda. Bukan seorang isteri. Hebat mana seorang lelaki, tuan-tuan yang mulia, kat dunia ni, hebat pun dia ada yang Islam lah, 4 isteri. Itu pun terpaksa berperang fi sabilillah. Jumpa dengan mahkamah, kena marah bini pertama, marah bini kedua, ketiga, berperang. Kalau tuan-tuan yang mulia dapat menyatukan diorang ini, mereka ini, semua penduduk Malaysia tabik, salute. Tanya, apa petua? Tuan-tuan yang mulia, ini kat dunia ni. Di akhirat nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan paling kurang 70 bidadari yang tidak ada haid, yang tidak ada bau busuk, yang mana penuh dengan kecantikan, keindahan, yang mana kita hidup di sana khalidina fiha abada, kamu kekal selama-lamanya di dalam syurga. Wa'dallahi haqqa, janji Allah benar, wallahi benar. Wa man asdaqu minallahi qila. Allah tanya siapa? Tanya ni bukan nak dijawab, bermaksud ni nak kuatkan siapa yang lebih benar perkataannya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Janji makhluk palsu, janji Allah Subhanahu Wa Taala benar. Innallaha la yukhliful mi'ad. Jadi tolong sampaikan pada mereka yang jauh dari agama supaya jangan putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup sekadar ini, semoga saya dapat amalkan. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.